kesepaduan sosial, integrasi nasional dan perpaduan antar kaum, kunci untuk keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Assalamualaikum, salam merdeka dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam ini. Saudara, kesepaduan sosial, integrasi nasional dan perpaduan antara kaum merupakan kunci untuk keharmonian, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah 3 perkara itu juga merupakan kunci kepada kekuatan bagi menghadapi apa jua cabaran yang mendatang bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sehubungan itu, Seri Paduka bertitah adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk bukan sahaja memelihara dan mempertahankan keharmonian yang telah dikecapi selama ini, malah berusaha menyemarakkannya. Menerusi kenyataan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah bertitah sekiranya rakyat bersatu dan berpegang teguh kepada kunci itu, secara tidak langsung mampu membendung segelintir golongan yang bersifat ekstremis yang menabur fahaman perpecahan. Baginda turut mengingati rakyat agar sentiasa berwaspada terhadap musuh dalam selimut yang boleh memecah belahkan perpaduan rakyat dan menggugat kestabilan negara. Al-Sultan Abdullah turut mengajak rakyat untuk mengingati dan menghargai pejuang dan patriot kemerdekaan negara. Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah juga mendoakan agar Malaysia terus berada dalam rahmat serta terus dilimpahi dengan keberkatan rezeki, kemakmuran dan perpaduan yang berkekalan. Saudara, lain dahulu, lain sekarang. Kalau dahulu cabarannya adalah menuntut kemerdekaan daripada penjajah, sekarang cabaran yang dihadapi generasi yang lahir pasca kemerdekaan ialah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri agar tidak hancur akibat kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawab kepada negara. Sempena dengan Hari Kebangsaan 2022 yang akan disambut esok, kita ikuti laporan Atikah Makhtar. Bagi saya, zaman dulu kemerdekaan adalah kita bebas dari segi penjajah daripada luar, komunis apa semua, tapi untuk selepas tu kita punya kemerdekaan daripada segi mentaliti kita punya keamanan dekat negara kita. Itulah maksud kemerdekaan bagi saya lah. Generasi sekarang mungkin dorang tak rasa susah macam orang dulu. Jadi mungkin sekarang dorang terlampau senang, jadi dorang tak, makna merdeka tu tak sampai dengan dorang. Jadi kita nak beritahu paling penting perpaduan lah, senang cerita. Kita nak ajak dorang cara macam mana nak kekalkan perpaduan. Arti merdeka bagi diri saya ialah kita bebas daripada pemikiran yang kolot. Lepas tu kita bebas untuk bergerak ke dalam Malaysia ni, luar negara semua. Lepas tu kita dah tak ada takut untuk keluar rumah macam dekat tempat lain tu. Untuk berperang semua tak ada dah. Pelbagai tafsiran dalam mendefinisikan patriotisme. Ia bukan sekadar semangat, malah menuntut penghayatan setiap warganya. Sisi lain, semangat ini perlu dijiwai, bukan sekadar simbolik. Perjuangan harus diteruskan sebagai tanda menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu ketika negara mencapai kemerdekaan. Atas dasar tanggungjawab dan kecintaan kepada negara, institusi perbankan Agrobank mengambil inisiatif melancarkan perarakan kereta antik keluaran era kemerdekaan dalam memupuk semangat patriotik dalam kalangan kaki tangan. Mengujakan 30 kereta antik ini akan turut disertai selebriti tempatan serta tokoh pejuang yang berjasa kepada negara. Dengan hashtag Agrobank Teguh Bersama, berbagai program disusun bermula 16 Ogos hingga 16 September dalam mewarnai kalender Bulan Kebangsaan.
Tahun ini pelbagai aktiviti telah dirangka yang melibatkan penyertaan kaki tangan dalaman serta juga pelanggan-pelanggan Agrobank bagi menyemarakkan lagi perayaan kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Hari ini merupakan upacara acara pelepasan 30 buah kereta antik dan klasik yang akan menyertai perbarisan Hari Kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh pejuang yang menyertai perbarisan pada Hari Kemerdekaan ini dengan menaiki kereta antik dan merias ini ialah salah seorang daripadanya ialah pembawa panji-panji kemerdekaan pada tahun 1957 yang lepas, iaitu Bentara Kanan Komunikasi Oliver Cuthbert Samuel, pegawai pengiring penaik bendera, dan juga Lieutenant Commander Bersara Haji Muhammad Sharif bin Kalam daripada TLDM, iaitu penaik bendera kemerdekaan kita pada tahun 1957. Rasa cinta pada negara bukan sekadar mengibarkan bendera, menyanyikan lagu negaraku mahupun menghafal rukun negara. Semoga teriakan merdeka kali ini penuh dengan getaran daripada jiwa yang merdeka. Atika Makhtar, RTM. Bersempena sambutan kemerdekaan, 60 guru dan 800 murid Sekolah Kebangsaan PAUH menyediakan makanan tradisional lempeng merdeka. Guru dan murid bergotong royong menyediakan makanan tradisi lempeng. 800 keping lempeng yang bertemakan kemerdekaan mengikut warna jalur gemilang. Program juga mengukuhkan semangat perpaduan antara guru dan murid. Mengharapkanlah supaya generasi baru ni tidak leka lah kan dengan perjuangan yang sebelum ini, dan diharap kita sama-sama dapat menyambut kemerdekaan yang ke-65 ni dengan lebih semangat. Bila ditemui media pada program Lempeng Merdeka di Sekolah Kebangsaan PAUH yang turut dihadiri Exco Negeri yang juga Adun PAUH Rozina Ahmad. Yang mana ianya adalah sebagai salah satu tanda mereka menghargai jalur gemilang dan juga untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik. Macam mana kita dah 2 tahun kita menghadapi pandemik, dan sekarang ni endemik, saya rasa kita dah kena mula dan sama-sama untuk sempena Hari Kemerdekaan ni kita kena ajaklah pelajar-pelajar ni supaya mereka kenal jalur gemilang, mereka tahu erti kemerdekaan. Idea kreatif itu turut mendapat kerjasama dan sokongan padu Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan. Sambutan kemerdekaan terus disemarakkan dengan kibaran jalur gemilang. Di Kuala Kedah, sebuah badan bukan kerajaan NGO, Pertubuhan Generasi Gemilang Kuala Kedah Gagah, turut mengedarkan jalur gemilang kepada pengguna jalan raya dengan melekatkan jalur gemilang di kenderaan. Pengerusinya, Datuk Muttalib Harun berkata ia bagi meningkatkan semangat patriotik di kalangan rakyat. Sejak 2 tahun yang lalu, apabila kita berada dalam fasa pandemik COVID-19 dan kita berada sekarang di fasa endemik, kita dapat menyambut kemerdekaan ini secara besar-besaran sebagai tanda kesyukuran kita. Negara Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Turut sama, Ketua Polis Balai Kuala Kedah dan sebanyak 500 bendera jalur gemilang dilekatkan di kenderaan termasuk kereta dan motosikal. 40 nelayan kawasan Batu Uban dan Gelugor tidak ketinggalan dalam menyambut Hari Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di laut. 30 bot bergerak hampir 3 km menuju tengah jambatan Pulau Pinang. Nelayan, kami sangat gembira lah boleh dapat merayai sama. Selama ni pun nelayan tak dapat merayai, sekarang dapat merayai. Alhamdulillah lah. Semoga Malaysia terus maju dan jaya. Perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022. 31 Ogos 2022. Rabu bermula pukul 7 pagi. Bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir.
Bersua kembali. Saudara, pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di PICC Putrajaya, 6 inisiatif penambahbaikan untuk penjawat awam diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Paling menggembirakan tambahan khas RM100 dalam bayaran kenaikan gaji tahunan KGT untuk penjawat awam grade 11 hingga 56 bermula Januari tahun depan. Ia bakal dimanfaatkan seramai 1.28 juta kaki tangan awam dengan implikasi keuangan berjumlah RM1.5 bilion. Sebagai contoh, sebelum ini kadar KGT bagi grade 11 adalah RM80, maka pada tahun 2023 beliau akan menerima kadar KGT asas sebanyak RM100, menjadikan jumlah KGT diterima pada tahun 2023 adalah sebanyak RM180. Pada perhimpunan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kenaikan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan ganjaran wang tunai GCR daripada 160 hari kepada 180 hari. Sementara itu, anggota Perkhidmatan Awam grade 56 ke bawah juga akan menerima bantuan khas keuangan berjumlah RM700, manakala RM350 diperuntuk bagi pesara dan veteran tentera. Yang keenam, bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota Perkhidmatan Awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi KPPK menerbitkan klip video bertajuk Tanah Ini Milik Kita bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan. Ia mengisahkan pengorbanan keluarga pekebun kecil memanfaatkan tanah mereka dengan menanam kelapa sawit. Di samping itu, menurut menterinya, Datuk Zuraida Kamarudin, penerbitan video itu tepat pada masanya supaya dapat membuka mata negara yang mengenakan sekatan terhadap minyak sawit. Malaysia mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan tambahan 1.8 juta individu lagi yang kehidupan mereka bergantung sepenuhnya daripada rezeki yang dijana daripada hasil sawit. Demi kepentingan industri minyak sawit, Malaysia terus berusaha menjalin hubungan dengan Kesatuan Eropah atau EU dan Amerika Syarikat bagi mewujudkan situasi menang-menang yang akan memberi manfaat kepada industri minyak sawit secara keseluruhan. Inisiatif lain, Projek Kelestarian Minyak Sawit Malaysia dan Indonesia atau KAMI dan Inisiatif Kebangsaan Pekebun Kecil Kelapa Sawit Mampan dan Pintar Iklim atau NISCOPS dengan Belanda. Laporan akhir pasukan petugas khas semakan undang-undang kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan telah dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Pemantauan yang dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar setelah dimuktamadkan 22 Ogos lalu. Laporan akhir itu diserahkan oleh Pengerusi Pasukan Petugas Khas Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, laporan tersebut merupakan suatu laporan yang bersifat bebas. Ia berasaskan pandangan dan pendapat pakar hasil analisa, penelitian dan pemerhatian pasukan petugas khas sepanjang hampir 9 bulan. Shore option terbaik kerajaan mengenai hala 7 berhubung kes berkenaan yang dijelaskan melalui laporan khas ini adalah susulan keputusan kerajaan untuk tidak meneruskan permohonan semakan dan permintaan tafsiran di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Ia merupakan komitmen kerajaan untuk memastikan kedaulatan negara sentiasa terjamin dan menjadi keutamaan. Sebarang tindakan susulan kerajaan berkaitan isu ini memberikan impak yang positif kepada negara. Laporan akhir pasukan petugas khas ini dijangka akan dibentangkan kepada
Jemaah Menteri pada September 2022 sebagaimana keputusan Jemaah Menteri pada 29 Oktober tahun lalu. Syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan syarikat swasta diseru untuk menyokong program pembangunan vendor Bumiputera Kerajaan. Ia bertujuan membantu pembekal perusahaan kecil dan sederhana PKS mengembangkan perniagaan dan mendapat akses mudah kepada pembiayaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Tan Sri Noh Omar berkata menerusinya ia mampu memberi peluang pekerjaan selain bimbingan bagi memperkasa PKS Bumiputera. Kita harap lepas ini kita baru 27, target kita tahun ni dapat 30 pun okey, dan tahun depan kita adalah kita punya KPI kita. Kerana konsep vendor ni, tapi sangat konsep payung ni amat penting untuk kita membantu usahawan kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Majlis menandatangani perjanjian antara UEM, Engenta dan HSBC Amanah. Sejak program ini diperkenalkan pada Mei 2022, lebih 380 vendor PKS dan PMKS telah ditawarkan untuk menyertai program ini. Seramai 422 vendor lagi disasarkan menyertai fasa 2 program ini yang bakal bermula Oktober depan. Bagi melindungi dan menjamin hak pengguna dalam sektor kereta terpakai, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melancarkan program jaminan lanjutan mampu milik dengan kos pembaikan yang lebih murah dan berpatutan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata program itu memerlukan kereta terpakai tersebut menjalani pemeriksaan untuk mengenal pasti kualiti sebenar serta kemungkinan risiko yang ada. Itu satu prosedur yang lebih jelas, yang lebih tepat bagaimana memastikan kualiti kereta terpakai itu dibeli dengan harga yang lebih sepadan dengan kualitinya, dan di situlah kebaikannya kepada pengguna. Dan juga kita difahamkan dengan ada sistem ini pihak syarikat-syarikat insurans juga lebih selesa dengan bagaimana mereka membuat penilaian kepada nilai kereta terpakai itu dan mengenakan premium insurans yang lebih berpatutan, lebih murah lah. Beliau ditemui media selepas merasmikan program jaminan lanjutan mampu milik di Ibu Negara. Bermula Januari hingga Ogos ini, 1034 daripada 1126 aduan berkaitan kereta terpakai berjaya diselesaikan melibatkan nilai tuntutan bernilai 3.68 juta ringgit. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji kadar biasiswa pelajar tajaan jabatan itu selaras keputusan kerajaan meluluskan semakan semula kadar berkenaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah berkata JPA akan menyelaraskan kadar pembiayaan biasiswa di United Kingdom. Yang ini kita tengah kaji, yang untuk biasiswa JPA ini kita akan selaraskan kadar pemberian beasiswa di UK, dan kita sedang bincang dengan MARA. Ada juga pelajar-pelajar tajaan MARA, jadi kita akan selaraskan dan akan diumumkan dalam sedikit masa lagi. Beliau ditemui media pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Semalam, Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan meluluskan semakan semula kepada kadar biasiswa untuk semua pelajar di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, khususnya MARA, sama ada dalam dan luar negara. Malaysia dan Singapura bekerjasama mencari langkah terbaik mengatasi masalah kesesakan di Tambak Johor dan link kedua. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata keperluan mewujudkan perkhidmatan feri yang menghubungkan Iskandar Puteri dengan Tuas, Singapura turut dibincangkan. Selain memastikan projek sistem transit rapid RTS yang menghubungkan Johor Bahru dan Woodlands siap mengikut jadual. Are working closely to minimize this issue. As such, we hope
The RTS will be built as soon as possible as planned, and it will also minimize the issue. And we're looking maybe at the possibility of having a tuas to our Puteri Harbour, a ferry terminal service, something that we are exploring. Nothing to shout about yet, Mr. Ong. We are still exploring it. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran projek 1975 Avenue and Hotel di Iskandar Puteri, Johor. Seorang lelaki ditemukan mati dengan kesan kelar di Felda Kertik 6, Dungun, Terengganu. Mayat lelaki tempatan berumur 42 tahun itu ditemukan oleh pengurus ladang. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah berkata saksi telah melalui kawasan tersebut dan melihat seorang lelaki terbaring dalam keadaan mengiring sebelum berhenti untuk memeriksanya. Siasatan awam dapati terdapat kesan kelar di bahagian leher mangsa dan tiada sebarang kecederaan lain ditemui pada badan mangsa. Identiti mangsa serta motif kejadian belum dapat dikenal pasti. Siasatan lanjut sedang dijalankan manakala gerakan mengesan suspek sedang giat dijalankan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahira di Kuala Terengganu untuk proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 70 saman dikeluarkan polis atas pelbagai kesalahan dalam op samsing jalanan di Lebuh Raya Butterworth, Kulim Expressway BKE dekat Bukit Mertajam kemarin. 3 individu yang dipercayai terlibat dalam kegiatan lumba haram ditahan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San berkata pihaknya turut menyita 20 buah motosikal. Hasil operasi tersebut, seramai 3 lelaki tempatan berumur dalam lingkungan 17 hingga 21 tahun telah ditahan kerana melakukan aksi dengan menduga kelajuan dan disyaki terlibat dalam lumba haram. Di dalam operasi tersebut juga, pihak PDRM telah menyita sebanyak 20 buah motosikal dan mengeluarkan saman lebih kurang 70 saman terhadap penunggang motosikal di atas pelbagai kesalahan trafik. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pendakwaan menarik balik surat yang dihantar kepada Hakim Mahkamah Tinggi supaya memberikan keutamaan kepada kes penyelewengan dana Yayasan Akal Budi dihadapi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berbanding kes penyelewengan dana Satu Malaysia atau One Malaysia Development Berhad 1MDB Datuk Seri Najib Razak. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memaklumkan kepada mahkamah bahawa perkara itu kini sudah selesai dengan penarikan balik surat berkenaan. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira kemudian berkata tiada siapa pun boleh menentukan kes apa yang perlu diberi keutamaan di mahkamah. Perbicaraan bersambung dengan Datuk Seri Ahmad Zahid membela diri. Sejak petang semalam, surat terbabit tersebar di media sosial dan menjadi tular. Datuk Seri Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan iaitu 12 kes pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana milik Yayasan Akal Budi. Seorang peniaga dalam talian didakwa atas 10 pertuduhan memperdaya seorang pemuda membabitkan kerugian RM201,000 tahun lalu. Tertuduh Mazlan Ahmad, 29 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa memperdaya Said Sharif Said Abdullah, 23 tahun, dengan menyamar sebagai Tengku Dani Shah bagi mendorong mangsa menyerahkan wang tunai. Kesalahan dilakukan di Kampung Gual Tinggi, Rantau Panjang antara Mei hingga September 2021. Mahkamah memutuskan jaminan RM2,500 bagi setiap pertuduhan dan seorang penjamin. 28 September sebutan semula kes.
Kita beralih ke sukan. Badminton terbuka Jepun. Beregu wanita utama negara Pearly Tan dan M. Tina mara ke pusingan kedua selepas mengejutkan pasangan nombor 2 dunia Lee Soo-hee, Shin Seung-chan dari Korea Selatan. Pearly dan Tina mencatat keputusan 16-21, 21-14 dan 21-18 dalam tempoh 61 minit. Tewas set pertama 21-16, pemenang pingat emas Commonwealth Birmingham berjaya mengurangkan kesilapan-kesilapan mudah untuk mengikat kedudukan di set kedua dengan 21-14. Ketinggalan 9-4 pada awal set penentuan, pasangan negara berjaya bangkit memperbaiki aksi dan menang 21-18. Pearly Tina bakal bertemu satu lagi wakil Korea Selatan, Baek Hana Lee Yu Lim di pusingan kedua esok. Satu lagi wakil beregu wanita negara Vivian Ho dan Lim Chiu Sien turut mara selepas menumpaskan wakil Jerman Linda Effler dan Isabel Luhau 21-17, 23-21. Dalam kategori beregu campuran pula, Hu Pangron dan Toh Yi Wei menewaskan rakan senegara Chen Tang-ji dan Park Yen Wei 23-21, 22-24, 21-17 untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, hasrat beregu muda negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin untuk mara lebih jauh tidak kesampaian apabila tumpas 17-21, 21-18 dan 19-21 kepada gandingan Indonesia Muhammad Syahibul Fikri dan Bagas Maulana. Nasib sama dialami gandingan Anna Cheong dan Teo Mei Zing yang turut terkandas. Beralih ke bola sepak Piala AFF 2022. Siang tadi berlangsungnya undian di Bangkok, Thailand. Skuad Harimau Melaya berdepan laluan sukar apabila diundi bersama juara 2 kali Vietnam dalam kumpulan B. Pada kejohanan yang akan berlangsung Disember ini, pasukan kendalian Kim Pan Gon juga diundi bersama Singapura, Myanmar dan Laos. Kempen Piala AFF kali ini peluang buat Malaysia menebus kekecewaan selepas tersingkir awal dari kejohanan itu tahun lalu yang turut menyaksikan Tan Cheng Ho melepaskan jawatannya selaku ketua jurulatih. Untuk edisi kali ini, skuad negara dilihat lebih mantap di bawah kendalian Kim Pan Gon apabila layak ke Piala Asia 2023 secara merit. We are not care about they are strong or weaker. We all face our best to fight for that. We want to give you all best result. Sementara itu, juara bertahan Thailand diundi dalam kumpulan A bersama naib juara edisi 2020 Indonesia serta Filipina, Kemboja dan pemenang aksi kelayakan antara Brunei atau Timor Leste. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.